Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kita kali ini, kita ingin membincangkan tentang kemoterapi. Selalunya kalau kita dengar daripada bisik-bisikan orang, kalau pesakit itu ada kanser saja, mesti kemoterapi adalah rawatan utama. Seperti yang saya ceritakan sebelum ini, pembedahan juga boleh memainkan peranan. Kemoterapi adalah rawatan utama untuk kanser yang selalu saya rawat, iaitu kanser darah. Ya, untuk kanser darah ini memang walaupun ada teknik-teknik baru, kebanyakan teknik barunya mengandungi kemoterapi dan juga dengan juga di kala ini banyak juga teknik sel terapi yang digunakan. Tapi sel terapi ini saya akan ceritakan lebih panjang dalam episod yang lain. Jadi, kemoterapi ini sebenarnya kita menggunakan ubat ataupun chemical. Chemical ini masuk dalam badan kita selalunya melalui daripada kita punya vein, ya. Jadi vein ini, urat kita di tangan kita ataupun di mana-mana badan kita, chemical ini akan masuk dan pergi ke seluruh badan kita, dan kita harap dia hanya membunuh sel kanser sahaja, tetapi hakikatnya dia tidak memilih kasih. Jadi bila dia masuk dalam badan kita, semua sel yang baik ataupun tidak baik akan terlibat. Jadi ini pesakit kanser, dia biasanya duduk dan rawatannya itu dia beri melalui drip, ya, masuk ke dalam badan kita secara perlahan-lahan. Jadi semasa dalam badan kita, dia akan membunuh sel. Jadi sel yang sihat pun terlibat, tapi kita harap-harap lebih banyak sel yang mempunyai kanser yang dapat dibunuh, ya, banding dengan sel yang sihat, ya. Okey. Jadi sekiranya kalau kita tengok dalam drama-drama dan juga kalau kita baca, selalunya kalau kita dapat kemoterapi, rambut kita akan gugur. Itu betul, ya. Majoriti kepada pesakit yang melalui kemoterapi, sel dalam badannya, terutama sel-selnya yang bertukar dengan cepat, iaitu sel kulit, termasuk sel rambut, ya. Kedua, sel di dalam sistem penghadaman kita, maknanya sel dalam mulut, sel dalam perut kita. Kita selalu dapat ulcer di mulut dan juga kita dapat asid dalam perut kita. Kita selalu dapat cerit-berit. Itu sebab pertukaran ataupun kerosakan kepada sel yang dapat dalam sistem penghadaman. Itu sel kedua yang terlibat. Dan sel ketiga yang selalu dirosakkan sebab dia bertukar dengan cepat ialah sel darah. Jadi selalunya selepas kemoterapi, sel darah akan turun, ya. Jadi selalu kita nampak secara fizikal ialah sel rambut yang turun, ya. Sel kulit juga boleh terlibat, ya. Kadang-kadang kita dapat rekahan pada tangan, kulit kita bertukar, kadang-kadang sakit juga, ya. Tapi tak semua kemoterapi boleh membuat perkara ini. Okey. Jadi dos sangat penting. Kalau kita terlebih dos, ia akan memudaratkan badan kita tanpa banyak memberi kebaikan dari segi pembunuhan sel kanser. Jadi kepada semua kemoterapi yang kita bagi, kita memang tahu dosnya dengan tepat dan kita akan melihat kepada saiz pesakit sebelum kita tentukan dosnya. Dan seperti yang saya terangkan tadi, kalau kita masukkan kemoterapi dalam badan kita, kita memerlukan urat ataupun vein, ya, yang sesuai. Tetapi chemical ini yang terdapat dalam kemoterapi ini boleh merosakkan vein kita. Jadi sebab itu adalah penting untuk kita pastikan di mana kemoterapi itu masuk, ia adalah dikawal. Jadi selalunya di bidang saya menggunakan portal-portal tertentu. Ini sebagai contohnya ialah PICC ataupun Peripherally Inserted Central Catheter. Selalunya pesakit-pesakit yang mempunyai melalui kemoterapi yang intensif, mereka memerlukan portal seperti ini. Antara portal lain yang kita boleh gunakan ialah chemoport di dada, Hickman line selalunya di tengkuk dan sebagainya. Tapi ini yang paling mudah, ya, PICC di lengan. Ya, tapi bergantung kepada jenis kanser, jenis rawatan kita lalui. Tak semua orang perlukan ini. Tengah kemoterapi yang agak ringan, kita boleh gunakan vein biasa saja. Okey. Jadi kalau kita bertanya tentang pengalaman pesakit-pesakit yang pernah melalui kemoterapi sebelum ini, mereka akan cakap, ya, muntah. Kadang-kadang muntah ini ada pengaruh psikologi juga.
Kalau pesakit itu sudah banyak kali melalui kemoterapi, sebelum kemoterapi itu masuk, dia nampak saja hospital dia sudah muntah. Jadi itu pun ada elemen yang penting yang memainkan peranan. Jadi pesakit kita perlu tenang, dan juga kita akan selalunya beri ubat-ubat tertentu untuk mengurangkan tekanan perasaan mereka, dan juga memberikan ubat-ubat yang mengurangkan kesan muntah kepada pesakit sebelum kita mulakan kemoterapi. Okey, jadi salah satu risiko yang kita selalu risau ialah kemoterapi ini akan membunuh sel pembuatan darah. Sekiranya sel darah putih kita terlibat dan turun, ia akan memberi masalah dari segi jahitan kuman. Sekiranya sel darah kuning yang turun, kita mempunyai lebam-lebam dan juga risiko pendarahan. Tapi selalunya kalau darah merah dan darah kuning kita boleh ganti. Tetapi darah putih kita memerlukan sedikitkan hormon untuk meninggikannya. Okey. Jadi tidak semua kanser memerlukan kemoterapi, tak semua kanser sesuai untuk diberikan kemoterapi. Setengah kanser hanya memerlukan pembedahan, setengah kanser hanya memerlukan radioterapi. Jadi kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang kanser itu sebelum kita dapat membuat apa-apa keputusan. Jadi selalunya doktor anda akan menasihati rawatan apa yang paling sesuai untuk anda. Kita tidak boleh pilih, kita tidak boleh cakap, oh saya ada kanser paru-paru, saya nak pembedahan saja, ataupun saya ada kanser di kulit, saya nak kemoterapi saja. Tidak, dia bergantung kepada jenis kanser itu, dan juga daripada kajian-kajian kita buat, kanser-kanser tertentu memerlukan rawatan-rawatan yang khusus. Jadi tak semua kanser memerlukan kemoterapi. Okey, saya akan berikan pandangan saya lebih terperinci lagi dalam episod-episod akan datang, bergantung kepada kanser-kanser yang saya rawati dan jenis apa rawatan yang sesuai. Sekian, terima kasih.